Baik, bersua lagi dalam Suara Rakyat dan kita masih bersama dengan Menteri Kewangan Malaysia yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Tengku, blok kedua ni kita bincang lebih lanjut tentang pakej prihatin tambahan yang diumumkan pada Isnin oleh Perdana Menteri dengan tambahan 10 bilion untuk golongan PKS dan juga perusahaan mikro ni. Barangkali Tengku boleh ulas sedikit. Okey. Jadi ni pertambahan peruntukan untuk ini sebahagian dari prihatin. Jadi sebelum ni 250 bilion dan hari ini, hari Isnin lepas diumumkan lagi 10 bilion ringgit. Yang pertamanya kita ada tambah sebanyak 7.9 bilion ringgit untuk program subsidi upah. Ini sebelum ni masa prihatin yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 hari bulan Mac ialah 5.9 bilion ringgit. Tambah 7.9 bilion menjadi 13.8 bilion ringgit. Ini dulu kita memberi syarikat-syarikat RM600 sebagai subsidi untuk upah. Pada hari Isnin lepas kita naikkan sampai 1,200 bagi syarikat-syarikat yang mempunyai pekerja 75 ke bawah. Yang syarikat-syarikat punya pekerja 76 hingga ke 200 dia kita dapat dapat naik 800. Ini bagi syarikat sederhana lah. So syarikat sederhana 800, syarikat yang lebih besar RM900. Lagi satu yang inisiatif yang diumumkan pada hari Isnin lepas ialah geran. Kita bagi memperuntukkan geran khas sebanyak 2.1 bilion ringgit. Ini akan diberi kepada 700,000 peniaga mikro. Ya, jadi ini target kita lah semua makcik-makcik dan pakcik-pakcik yang penjaja, semualah peniaga mikro ya, yang tailor, penjahit baju dan sebagainya. Kita juga ada semasa kita buat pengumuman itu ada memperuntukkan wang pinjaman daripada BSN dan juga dari BSN lah. Sekarang ni kita umumkan wang pinjaman BSN yang 500 juta, Tekun akan juga diberi 200 juta. Ini untuk peniaga-peniaga kecil juga, pada peniaga-peniaga SME. So dari BSN tu yang 500 juta ringgit tu dulu interestnya ialah 2%. Sekarang kita beri interest free, 0%, 0% interest untuk peminjam-peminjam. Tekun dulunya 4%, sekarang menjadi 0% juga. Jadi ini akan membantulah SME. Jadi ini yang inisiatif yang besar. Ada inisiatif yang lain yang diumumkan sekali dengan pakej tambahan prihatin ni. Okey, Tengku, kita menyentuh golongan yang antara lain tunjang utama ekonomi negara yang disebutkan penyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi. Kenapa ini diletak dalam kategori peruntukan tambahan? Kenapa tidak pada awal itu dimaklumkan terus? Jadi pada awal ni kita ada mengumumkan maksudnya jumlah ini terus pada awal. Tak, kerana kita masa itu melihat keadaan ekonomi, masa tu baru diumumkan yang 2 minggu PKP itu. Kita ingat ini mungkin cukup, tapi memandangkan krisis ekonomi ini lebih teruk daripada dijangkakan, dan juga kita pada maklum balas dengan persatuan-persatuan yang mewakili PKS dan juga mikro, mereka datang jumpa saya dan rakan-rakan kabinet saya, jumpa Perdana Menteri, mengatakan masalah yang mereka hadapi. Jadi sebagai kerajaan yang prihatin, kita dengar masalah mereka, dapat maklum balas dengan dapat bermesyuarat dengan mereka. Dalam satu minggu yang lepas, nearly setiap hari lah saya jumpa. Kita jumpa, saya dan rakan-rakan kabinet dengan juga rakan-rakan di Kementerian Kewangan berjumpa dengan mereka. Jadi sebelum ni kita ada buat seperti macam subsidi upah. Wage subsidi ini dia kata tak cukup. Memandangkan bisnes mereka terjejas dengan lebih teruk. Jadi kita kita tengok macam mana. Begitu juga dengan peniaga-peniaga mikro SME. Mereka mengatakan that bank susah nak dapat duit. Dan mereka kebanyakannya tadi Ali ada sebut
SME ni 40% daripada KDNK. Dia punya employment pekerjaan dia adalah lebih kurang 70%. Ya, pekerjaan pekerja memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Tapi daripada SME ini 90% dari service sector atau perkhidmatan. Jadi itu yang penting, kita nak menolong mereka. Kerana kajian kita menunjukkan yang 90% in service sector ni hanya 70 yang mikro ni 70% tidak meminjam wang dari bank. Jadi that's why kita datang kita memikirkan macam mana nak menolong mereka. Kita cadangan Kementerian Kewangan dan ialah untuk memberi grant kepada 700,000 mikro SME ini. Juga ke syarikat BSN dan Tekun juga kita memperuntukkan 700 juta dan memberi 0% interest ini kepada SME juga. SME dan juga mikro dia memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia ataupun employment berjumlah 7 juta pekerja. Jadi kalau Eli ingat masa kita umumkan prihatin tu, salah satu objektif utama ialah untuk lindungi rakyat, which is lindungi pekerjaan juga. Jadi itulah sebabnya kita buat tambahan ni, tambahan prihatin PKS ni untuk PKS dan juga mikro. Okey, adakah data yang diperolehi itu untuk meletakkan nilai ini munasabah juga, terutamanya perusahaan mikro ni yang kita tak tahu mereka ni di bawah naungan mana-mana? Jadi perusahaan mikro ni kita ada data mereka, sama ada dari syarikat SSM ataupun di the local agencies lah. Jadi yang kajian kita, research kita menunjukkan mereka memerlu sekurang-kurangnya 5 hingga 7,000 sebulan. Jadi that's why kita tengok minimum 3,000. Lepas tu buat pinjaman daripada Tekun lagi. Tekunnya pinjaman boleh sampai ke 10,000, interest free, ya, tidak ada bayaran bunga. Dan juga kalau kita lihat mereka akan diberi setengah SME itu ada juga pekerja asing. Jadi yang pekerja asing ni kita bagi diskaun sebanyak 25% levy. Itu akan menolong SME juga. Kos yang SME yang kita juga yang upah wage subsidy ni ataupun program subsidi upah ni also akan menolong mereka. Tengku, dari segi dalam PKP ni banyak idea tercetuslah, terutamanya menjalankan perniagaan secara online dan sebagainya. Jadi yang barangkali boleh dikategorikan sebagai gig ekonomi baharulah sepanjang PKP ni, adakah terdapat insentif tertentu untuk kelompok ini ataupun boleh termasuk dalam kategori ini juga? Ya, jadi golongan ni macam especially sebab tak boleh keluar kan? Tak boleh keluar. Jadi dia ni cover golongan ni juga. Yang mereka juga SME. Jadi mereka akan mendapat peluang untuk tap into the program yang kita beri inilah. Okey. Kalau saya boleh tanya, apa antara luahan keresahan golongan ini apabila berjumpa dengan Tengku dan juga menteri-menteri termasuk Perdana Menteri? Ya, yang golongan PKS ni dua kos yang tinggi ialah kos bayar gaji dan keduanya kos bayar rental lah, ataupun bayar sewa. Ya, terutamanya untuk SME. Ya. Jadi dari gaji ni, dari segi gaji atau upah, ini sebabnya kita naikkan program subsidi upah ni. Total komitmen kerajaan untuk subsidi upah ni ialah 13.8 bilion ringgit. Ya. Dan dari segi rental, apa yang kita telah buat ialah semua JLC dan badan-badan kerajaan akan memberi pengecualian untuk pembayaran sewa selama 3 bulan. Tapi untuk swasta, apa yang kita buat ni, apa yang diumumkan ialah kita bagi tax relief ya, untuk landlord ataupun penyewa, atau bukan penyewa, landlord yang kalau bagi sewa at least sekurang-kurangnya 30% diskaun akan mendapat tax pengecualian cukai. Jadi inilah sebanyak kerajaan, inilah keluhan PKS ialah dua ni kos yang paling besar bagi golongan PKS. Okey, jadi dengan insentif yang ada, bagaimana mereka
boleh beroperasi dalam situasi begini? Ada sebarang cara tertentu ataupun ini sekadar meredakan sikit tekanan ketika dalam tempoh PKP ni? Ini because PKP ni, masa PKP ni nearly everybody lah, nearly 90% daripada syarikat PKS ni tidak dapat berfungsi lah, tidak dapat buat bisnes, tidak dapat buat perniagaan. Jadi memang apa yang mereka memang memerlukan pertolongan. Jadi pengumuman yang kita buat yang semasa pakej prihatin diumumkan pada 27 Februari itu macam 6 bulan moratorium untuk menolong mereka, 3 bulan penangguhan cukai dan juga pinjaman daripada bank-bank di Malaysia melalui SRF di mana 80% dijamin oleh kerajaan pinjaman, dan juga bank simpanan nasional, Tekun, dan ada juga rundingan dengan KWSP untuk pembayaran KWSP kepada pekerja. Ini semua kalau kita campur semua ini, memang kita harap dapat mengatasi masalah aliran tunai mereka. Ini cash flow problem untuk mereka. Okey. Kalau lihat secara lebih meluas, di awal tadi kita cerita tentang keprihatinan terhadap rakyat yang sekarang ini terhadap golongan PKS dan juga pengusaha mikro. Sebelum ni lebih kepada survival mode lah. Dan pada barangkali bila disebut istilah prihatin tu, kita lupa yang inilah pakej rangsangan ekonomi sebenarnya. Jadi pada fasa bila yang kita boleh melihat terangsangnya ekonomi selepas kita berikan segala insentif ni kepada rakyat dan juga golongan bisnes ini? Tu kita, apa yang kita lalui pada hari ini ialah unprecedented, ya, tidak pernah berlaku di mana-mana pun lah. It's a global phenomenon. Seluruh dunia mengalami masalah yang sama, yang tidak pernah tidak pernah terjadi. Jadi memang susah saya nak meramalkan, tetapi yang pentingnya ialah kita kena fokus untuk menangani COVID-19 ni. Jadi yang dalam masa sebulan ni dan lagi 2-3 bulan ni, tapi terutamanya semasa tempoh PKP ni, kita kenalah cuba mematuhi duduk di rumah, dan kalau nombornya dapat better, ataupun kita akan cuba flatten the curve, kita akan slowly, perlahan, secara berperingkat akan dapat membuka balik ekonomi kita. Yang penting sekarang ialah public health, keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Itulah dia. Dalam insentif yang diberikan, ada pihak yang mengeluh juga, kita ada duit tapi kita tak boleh buat apa, kita tak boleh bergerak, kita nak hantar bekalan pun susah dan sebagainya. Harga minyak murah tapi tak boleh naik kereta. Betul. Itulah dia. Ada fikir banyak kali ni, isi minyak pun tak boleh buat apa. Pusing-pusing dalam radius 10 km saja, Teguh. Okey, dan dalam kata lain, peruntukan mesti pakej rangsangan ekonomi prihatin ini munasabah untuk jangka masa 3 hingga 6 bulan ini. Okey, dan kalau kita lihat Malaysia antara negara yang mempunyai peratusan tertinggi dalam berbanding peratusan KDNK tinggi dalam pakej rangsangan ini berbanding negara lain. Setakat ini kalau dibandingkan negara-negara membangun lain, bagaimana how do we fare? Kita tadi baru baca report daripada Economist, majalah Economist ni. Kalau kita bandingkan negara kita dengan negara-negara yang membangun, based on GDP per capita, KDNK per capita, stimulus package kita, package prihatin ni, 260 bilion sekarang, ialah lebih kurang 18% daripada KDNK. Ini memang yang terbesar berbanding dengan negara-negara yang membangun yang lain, all the other emerging economies. Kerana kesuntikan fiskal saja berjumlah 35 bilion, tetapi kita ada kita work with other syarikat-syarikat lain, syarikat GLC lain, dan juga perbankan, industri bank yang lain di Malaysia dapat membantu untuk memulihkan ekonomi. Macam kita dapat 1 bulan
free percuma, internet percuma itu 600 juta ringgit. Tenaga nasional juga dapat diskaun di bil elektrik itu jumlahnya lebih kurang 1.3 bilion ringgit dan sebagainya. Jadi even kita jaminan kita bagi untuk syarikat-syarikat yang lebih besar melalui dana jamin di mana pinjaman melebihi 25 juta. Jaminan yang diberi oleh kerajaan 50 bilion. Jadi kalau kita campur semua ni memang ini saya harap dapat seperti mana Ali beritahu ini ialah rangsangan untuk merangsangkan ekonomi kita dalam masa kita cuba menangani wabak COVID ni. Kita berbanding dengan negara termasuk negara maju, peratusan kita stimulus package kita peratusannya tinggi dan pada masa yang sama kita perlu mengikut juga unjuran atau situasi ekonomi dunia. Jadi bagaimana kita mengimbangi dalam kita memberikan nilai yang besar, peruntukan yang besar ini, kita masih juga kena tengok luar apa yang berlaku kerana banyak perkara yang saling berkait antara kita dengan negara dengan dunia luar. Because sekarang kerana negara kita dari segi supply chain memang affected. Kerana negara kita pun ekonomi kita memang terbuka. Jadi kita lihat yang macam pakej prihatin ni kerana kita buat fiskal suntikan fiskal yang sebanyak 35 bilion sebenarnya sekarang bersama dengan ada pelaburan yang dibuat. Kita dapat ekonomi naik akan KDNK, pertumbuhan KDNK sekurang-kurangnya 2.8%. Ini akan menolong. Jadi Bank Negara pada hari Jumaat yang lepas telah mengumumkan the forecast ataupun ramalan KDNK adalah di antara negatif 2% hingga 0.5%. Jadi kalau IMF dan World Bank juga telah mengumumkan global dari ekonomi global mungkin akan merosot. Jadi ini memang global fenomena. Jadi kita negara Malaysia memang tidak terkecuali lah. Tidak dapat escape lah daripada apa yang kita menghadapi hari ini. Kerana kita ada dua benda yang dua challenges lah. Satu kesihatan, COVID, dan keduanya ekonomi. Dua krisis yang berjalan serentak. Itu cabarannya. Tapi memang berkait lah. Memang berkait, betul, memang berkait. Tengok kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Suara Rakyat dengan barangkali perbincangan tentang apa jangkaan selepas ini. Semuanya selepas ini bersama kami.